Nama aku Roy. Aku ada satu soalan. Adakah keluarga korang ada rahsia yang disembunyikan? Rahsia yang cuma ahli keluarga saja yang tahu dan korang tak pernah ceritakan rahsia ini dengan orang lain? Mungkin ada, mungkin tiada. Itulah yang aku akan ceritakan malam ini, iaitu rahsia keluarga kami yang terlalu lama sudah aku simpan. Kenapa aku memutuskan untuk menceritakan semua ini? Keluarga kami ada 5 orang semuanya, mak dan ayah, seorang abang dengan masalah mental bernama Fardi, seorang lagi bernama Randy dan aku yang paling bongsu bernama Roy. Kami tiada waris. Abang aku dan aku tidak pernah berkahwin, dengan erti kata lain, keturunan keluarga kami akan berakhir dengan aku. Berbalik kepada rahsia keluarga kami tadi, kalau suatu hari nanti tiba masa aku pula yang pergi, rahsia ini akan mati bersama-sama dengan aku. Umur aku pun dah makin senja. Dengan macam-macam penyakit sekarang ni, mungkin masa aku dah tak lama lagi. Itulah kenapa aku memutuskan untuk menceritakan kisah ini. Sekurang-kurangnya ada orang yang tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga kami secara langsung, dapat melapangkan dada aku daripada terus menyembunyikan rahsia ini. Kisah ini berlaku pada tahun 1960-an. Lebih tepat lagi 62 tahun yang lalu. Pada waktu itu aku berumur 12 tahun. Setelah arwah datuk meninggal dunia, ayah aku diwariskan sebuah rumah villa yang terletak di sebuah bukit. Bukit ni pula terletak di salah sebuah negeri di Malaysia ni, di mana biarlah aku rahsiakan. Cuma aku boleh bagi hint yang bukit ini terletak berdekatan dengan sempadan yang memisahkan Malaysia dengan negara jiran kita. Ayah aku ni seorang anak tunggal. Ayah dan datuk aku ni hubungan mereka renggang. Malah selama aku membesar, ayah tidak pernah jenguk atuk di kampung dan aku pun tak pernah jumpa dia. Walau sekalipun, hanya waktu dia meninggal barulah kami semua dapat tengok arwah atuk. Itu pun sebab ayah terpaksa membawa kami balik menguruskan pengebumian dia. Apa yang aku tahu, atuk aku ni seorang yang berada dan seorang yang dihormati di kawasan tu dulu. Bila ayah aku berpindah keluar semasa dia berumur 18 tahun dan selepas nenek aku meninggal, atuk aku tinggal berseorangan sehinggalah dia sendiri meninggal dunia setahun sebelum kami berpindah masuk ke rumah ini. Pada asalnya, ayah tak mahu kembali ke villa tempat dia membesar ni, tapi mak yang paksa dia dan dia akur untuk membawa kami sekeluarga untuk tinggal di situ. Jadi berpindahlah kami ke rumah villa ni. Sebuah rumah yang besar di atas bukit dengan kawasan yang luas. Pemandangan pun cantik disebabkan ia terletak di atas bukit. Tidak jauh di belakang rumah adalah tebing yang sangat tinggi. Bercakap pasal tebing ni, benda pertama yang aku buat sebaik sahaja sampai ke sini ialah merayau-rayau di sekitar kawasan rumah. Sampailah aku ke kawasan tebing tu. Sudah menjadi lumrah kanak-kanak merasa ingin tahu. Aku cuba untuk mendekati tebing tu untuk tengok apa yang ada di bawah. Melangkahlah aku mendekati sehingga pandangan aku melihat ke bawah. Apa yang aku lihat ialah kabus tebal. Sekitar waktu senja, kami memunggah barangan masuk ke dalam. Seperti juga kawasan luar, kawasan dalam rumah ni pun luas. Ia dipenuhi dengan perabot-perabot lama tapi masih lagi nampak mewah. Rumah ni ada 3 tingkat. Tingkat atas ada loteng, tingkat kedua ada 5 bilik dan tingkat paling bawah ada 3 bilik. Apa yang aku perasan bila kami sekeluarga teruja dan gembira untuk berpindah ke rumah baru ni, ayah pula tak senyum sekalipun. Dia nampak serius. Ayah tidak seteruja kami. Aku jangka mesti banyak memori gelap semasa ayah membesar di sini dulu. Kami sekeluarga perasan tu, tapi mak kata buat tak tahu je. Habis memunggah, mak sediakan makan malam dan selepas makan, disebabkan seluruh ahli keluarga penat memunggah, sekitar pukul 8.30 kami sekeluarga masuk ke bilik masing-masing dan tidur. Bilik aku ni menghadap halaman belakang rumah. Dari tingkap boleh nampak tebing tinggi yang aku ceritakan tadi. Berbalik kepada abang aku, Fardi, yang sakit mental tu, sebenarnya abang Fardi ni mewarisi sakit mental dari mak aku. Dulu mak aku pun sakit mental. Mujurlah dia dah sihat, tapi malang sekali penyakit tu turun pula kepada abang aku si Fardi. Untuk 6 malam pertama tiada apa yang pelik.
Tidak sehingga malam ke-7. Hujan lebat dan angin bertiup kencang sekitar pukul 2 pagi bila semua orang sudah tidur. Aku terjaga sebab aku mendengar bunyi Abang Fardi keluar dari bilik. Dia turun ke bawah menuju ke pintu masuk belakang rumah. Aku pun segera bangun dari katil dan menuju ke tingkap untuk melihat kalau Abang Fardi ini keluar dari rumah. Aku tak nampak dengan jelas sebab keadaan gelap. Abang Fardi bukan berseorangan. Dia seperti dibawa oleh seseorang menuju ke tebing sebelum dia menolak abang aku jatuh ke tebing. Kedengaranlah suara jeritan Abang Fardi jatuh ke bawah yang mengejutkan kami sekeluarga. Kami semua terbangun dan bergegas turun. Kami berkumpul di ruang tamu. Pada masa yang sama, aku panik memberitahu Mak, "Mak, ada orang tolak Abang Fardi jatuh ke tebing." Ayah aku apalagi keluar dengan lampu sulu dan menuju ke tebing. Sementara kami tunggu di dalam rumah. Hampir sejam juga ayah aku berlegar-legar berdekatan tebing. Tapi tiada kelibat Abang Fardi ditemui di mana-mana. Dia masuk ke dalam rumah dengan basah kuyup dicampur tangisan di wajahnya. Kata ayah, "Fardi sudah tiada." Waktu ini mak aku menangis. Dia cuba meluru keluar untuk mencari Abang Fardi, tapi dihalang oleh ayah. Keesokan paginya ayah memanggil polis dan pencarian dilakukan. Hampir 2 bulan pencarian dilakukan. Abang Fardi disahkan hilang. Kami sekeluarga pasrah, tetapi tidak untuk mak. Setiap hari dia akan duduk di kerusi belakang rumah menunggu untuk Abang Fardi kembali, yang hakikatnya dia tidak akan kembali lagi. Mak akan duduk di situ dari petang sehinggalah malam. Tengah malam pula dia akan masuk ke dalam rumah dan tidur di ruang tamu. Keesokan paginya dia akan buat rutin yang sama sehinggalah 3 bulan. Dari 5 orang, kini tinggal 4 orang. Bukan sahaja kemurungan mak semakin teruk, sekitar waktu inilah mula terjadi gangguan yang menyeramkan di seluruh rumah. Pertama sekali perangai mak makin pelik. Dari seorang yang happy-go-lucky, dia kemurungan teruk. Dari hari ke hari dia tidak bercakap dengan kami. Dia tidak lagi tidur sebilik dengan ayah dan keadaan rumah tidak lagi terurus. Dia hanya duduk di belakang halaman rumah. Rambutnya tidak terurus, hanya memakai gaun putih yang semakin hari semakin comot. Aku pun akan selalu melihat mak dari tingkap sehinggalah suatu hari itu aku perasan mak seperti berbual dengan seseorang. Aku rasa pelik, tapi aku biarkan sahaja. Di hari yang lain pula aku nampak kelibat seseorang yang duduk di sebelah mak sambil mereka berbual. Aku ingatkan itu ayah, tapi bukan. Aku ceritakan apa yang aku nampak ni semua dengan ayah. Ayah angguk, tanda dia faham dan tahu apa yang sedang terjadi. Kata ayah lagi, "Mak kamu tu sebenarnya terlalu terkejut dan kecewa. Sakit mental mak kau dah datang balik, Roy. Kita semua kena bersabar." Aku dan abang yang dengar ayah cakap macam ni, kami iakan sahaja. Inilah saat gelap keluarga kami yang aku terpaksa telan. Sehinggalah ada satu tahap akhirnya ayah berterus terang dengan aku dan Abang Randy. Dia menceritakan kepada kami tentang satu kisah sejarah keluarga yang pernah berlaku di situ sewaktu dia membesar dahulu. Menurut ayah, dia bukanlah anak tunggal di dalam keluarga. Dia mempunyai 5 lagi orang adik-beradik. Aku dan Abang Randy terkejut sebab selama ni kami ingatkan ayah memang anak tunggal. Ayah sambung lagi, "Datuk kami dulu adalah seorang yang berpangkat dan dihormati oleh kawan dan juga lawan. Malah dia terkenal sebagai seorang pahlawan dan ketua yang hebat menentang penjajah di negeri itu suatu ketika dahulu. Pernah ada satu ketika, satu serangan besar-besaran dilancarkan hanya untuk membunuh Atok. Ratusan askar dihantar tetapi mereka semua dapat dibunuh oleh pengikut-pengikut Atok. Di sinilah mereka percaya yang Atok aku ada mengamalkan ilmu pendinding, satu ilmu yang diambil dari negara seberang. Ilmu ini akan membuatkan dia kebal, tapi ilmu ni ada syaratnya. Syaratnya, Atok aku tidak boleh mempunyai anak. Kalau tidak, anak dia akan meninggal satu persatu. Apa yang paling menyeramkan, semuanya meninggal disebabkan terjun dari tebing di belakang rumah tu. Kebanyakan mereka tidak akan hidup
sehingga umur 18 tahun. Itulah sebelum ayah aku 18 tahun, dia keluar dari rumah. Seakan sumpahan tersebut seperti sudah terputus, ayah aku dikurniakan 3 orang anak, iaitu kamilah. Tapi kembalinya kami ke sini, sumpahan itu seperti wujud kembali, di mana Abang Fardi menjadi korban yang pertama. Kata ayah lagi, kalau tidak keluar secepat yang mungkin dari sini, aku dan juga Abang Randy akan terima nasib yang sama. Selepas dengar ayah cakap macam tu, aku pun cakap, habis tu ayah, kenapa kita tak keluar lagi dari sini? Ayah terdiam sambil jari dia menunjuk ke arah mak yang sedang duduk di luar. Dia cakap, ayah dah bawa keluar dari rumah ni berkali-kali. Mak kau yang tak mahu keluar. Dia cakap nak tunggu Fardi balik. Tak apa, ayah try lagi sampai mak kau pasrah untuk kita keluar dari rumah ni. Sejak dari hari itu, gangguan di rumah menjadi semakin pelik. Seakan benda yang mahu membunuh kami itu sudah tahu yang kami mahu keluar dari rumah. Aku ingat lagi satu malam tu, bilik aku diketuk. Aku terdengar suara mak. Roy, bangun Roy. Abang Fardi nak jumpa Roy. Aku yang di dalam ketakutan, aku tak layan ketukan tu. Tapi ketukan tu makin ganas. Roy, buka pintu ni Roy. Abang Fardi nak jumpa dekat tebing tu Roy. Sambil mak menjerit-jerit di luar seperti orang histeria. Di malam yang lain pula, Abang Randy dikejutkan dengan kelibat Abang Fardi di dalam bilik dia meminta tolong. Kata Abang Randy, kelibat yang menyerupai Abang Fardi itu, wajah dia menyeramkan. Tiada biji mata sementara mulutnya mengeluarkan ayat, "Tolong, tolong." Sehinggalah ada satu malam tu, aku sedang nyenyak tidur di bilik. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan ketukan. Bukan dari pintu, tapi dari tingkap, diikuti dengan suara mendayu Abang Fardi. Roy di mana Roy? Abang ni Roy. Bagi abang masuk Roy. Abang rindulah Roy. Aku tidak abaikan ketukan tu, walaupun aku rasa takut sangat. Beberapa minit kemudian, pintu bilik aku dipecahkan oleh hayunan kapak. Bila aku terbangun, aku lihat mak aku meluru masuk. Dia menarik tangan aku mengheret aku dari koridor menuju ke tangga. Merontalah aku meminta tolong dengan Abang Randy dan ayah. Tapi apakan kudrat aku yang baru sahaja berumur 12 tahun. Aku diheret ke bawah. Aku dibawa ke halaman belakang menuju ke tebing sambil mak aku berkumat kamit berkata, Roy, jangan takut Roy. Abang Fardi nak jumpa di bawah tebing tu. Dia kata dia kesunyian dan rindu dengan Roy. Hampir aku sampai ke tebing dan mahu dibuang ke bawah. Tiba-tiba, ayah dan Abang Randy menarik tangan aku. Terlepaslah cengkaman mak dan aku dibawa masuk semula ke dalam rumah. Waktu itu juga ayah suruh kami kemas barang-barang kami. Kelang kabutlah kami mengemas, masuk ke dalam kenderaan dan kami dihantar ke rumah rakan baik ayah aku. Sebelum ayah pergi, dia ada berpesan, Randy, Roy, dengar betul-betul. Kamu tunggu di sini, ayah akan balik ke rumah tengok mak kamu. Jangan pernah sesekali kamu balik ke rumah tu. Kalau ini kali terakhir kita jumpa, kamu kena jaga diri. Tangisan aku mengalir selaju air sungai melihat ayah berlalu pergi. Itulah kali terakhir aku melihat ayah dan mak. Saat melihat kereta ayah berlalu pergi, saat itulah aku sedar untuk kami terus hidup, kami perlu keluar dari rumah tu. Seperti yang ayah buat semasa dia berumur 18 tahun dahulu. Sekarang, aku faham kenapa ayah keluar dari rumah tu. Bagaikan berada di dalam pusingan, kami sekarang berada di tempat ayah belasan tahun yang lalu. Sehinggalah hari ini dah besar panjang pun kami tak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku dengan ayah dan mak, sebab kami tak pernah dengar kabar berita dari mereka dan mereka tak pernah balik ke rumah. Dalam kepala aku mungkin diorang dah meninggal dunia. Yalah, aku hari ini pun dah berumur 50 tahun. Apalagi diorang kan. Abang aku, Randy, meninggal tahun lalu sebab COVID.
Sekarang aku tinggal berseorangan. Bukan aku tak mahu kahwin, tapi aku rasa aku tak ada jodoh di dalam kehidupan kali ini. Kadang terfikir juga mungkin disebabkan oleh sumpahan tu, tapi aku memilih untuk tidak bersikap syirik. Aku anggap sahaja ini sebagai satu takdir. Tergerak aku menceritakan rahsia keluarga kami ni sebab kalau aku sudah tiada lagi, sekurang-kurangnya ada yang tahu tentang apa yang berlaku dengan kami. Hampir habis coretan aku menceritakan kisah ini saat ini jendela aku sedang diketuk dan aku mendengar suara mendayu-dayu. Roy di mana? Abang ni Roy. Bagi abang masuk Roy. Abang rindu Roy.